Didik TV KPM. Okey, baik. Terima kasih Hanif. Jadi tadi kita dah belajar pelakuran nukleus. Kita nak tengok sekarang pembelahan nukleus. Betul. Tapi kita tengok dulu apa standard pembelajaran yang Hanif perlu capai dengan murid-murid di luar sana perlu capai untuk segmen yang kedua. Jadi kita tengok murid-murid sepatutnya bila kita dah belajar tentang pembelahan nukleus, murid-murid akan dapat menerangkan tentang pembelahan nukleus dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan tenaga nuklear. Okey, bersediakah Hanif? Saya dah bersedia. Saya pasti murid-murid di luar juga sangat bersedia sekarang, cikgu. Masih bertenaga. Okey, sambil-sambil kita menonton sedikit video tentang pembelahan nukleus, sambil-sambil itu cikgu akan terangkan kepada Hanif supaya nampak lebih jelas gambaran pembelahan nukleus ini dengan lebih terperinci. Boleh, cikgu. Okey, jadi jom kita tonton sama-sama. Tindak balas nuklear adalah satu nukleus yang berat, di mana satu nukleus yang berat ini kita akan belah, dia akan membelah kepada dua nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan begitu banyak tenaga. Jadi pada paparan video, cikgu ada tunjukkan satu atom itu, satu unsur telah terbelah kepada dua. Jadi bila terbelah kepada dua, Hanif boleh nampak ada paparan macam bentuk tenaga tu. Betul, cikgu. Jadi tenaga telah terhasil apabila nukleus yang berat itu membelah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih kecil lah. Jadi di sini kita tengok itu adalah nukleus uranium 235 telah membelah kepada dua nukleus yang lebih kecil, iaitu kita boleh tengok kita ada unsur dua nukleus yang lebih kecil itu. Ya, cikgu. Hanif boleh nampak dengan jelas, iaitu Betul, cikgu. Iaitu barium 141 dengan krypton 92. Okey, dan berserta juga kita ada lagi hasil yang lain, iaitu neutron, cikgu. Neutron. Kita ada berapa neutron, Hanif? Ada 3 neutron dan kita juga mendapat tenaga, cikgu. Tenaga. Jadi Hanif boleh nampak tenaga tu begitu besar. Yeah. Jadi di hadapan Hanif juga sebenarnya cikgu telah letakkan satu model supaya kalau video kita tengok macam laju, nanti nak tengok nak kena pause. Jadi kita tengok secara model di depan Hanif. Okey, cikgu ada sediakan satu bola kuning itu yang cikgu labelkan sebagai neutron. Okey, Hanif boleh bacakan tak berapakah nombor nukleon dia dengan proton number untuk yang kuning kecil tu? Yang kuning kecil ini, cikgu. Di sini tulisnya U01, cikgu. Terbalik tu. Oh. Dia neutron. Okey. Minta maaf. N10, cikgu. N10. Okey, N10. N itu membawa maksud neutron. Jadi neutron yang kecil itu kita langgar pada uranium yang besar. Okey, bila kita langgar uranium yang besar, uranium itu akan membelah kepada dua, iaitu bola yang sederhana tu, Hanif. Iaitu barium dan krypton. Jadi kalau kita buat timbangan semula, Hanif, barium dengan krypton itu kalau kita timbang semula sebenarnya kita macam dapat balik jisim uranium tadi. Jisim uranium tadi, tetapi cikgu. sebenarnya kita masih lagi dapat tenaga. Nampak tak dekat hujung ni cikgu letak ada satu simbol tenaga. Dekat cikgu sini, tak cikgu? Letakkan objek di hujung sini. Oh, di hujung sini. Betul, betul, cikgu betul. letakkan tenaga, tapi Hanif tak nampak. Tak ada jasad. Ya, pada tidak itu, ada. cikgu. Kita Tetapi yang tidak lain nampak. Ni ada jasad dia. Tapi bagaimana kita kata ada tenaga? Ada cara. Macam mana kita nak tengok cara dia, kita nak dapatkan tenaga tu, kita boleh buat melalui pengiraan cacat jisim. Pengiraan cacat jisim, cikgu. Okey, ya betul. Jadi sebenarnya, Hanif, jumlah jisim selepas reputan radioaktif akan sentiasa berbeza, sentiasa kurang daripada jumlah jisim reputan sebelum proses pembelahan. Jadi kehilangan jisim ini yang kita tengok apabila sebelum dengan selepas itu berlaku perbezaan, itu adalah dinamakan cacat jisim. Jadi kita akan gunakan simbol M kecil itu sebagai cacat jisim. M kecil sama cacat jisim, cikgu. Ya, betul. Jadi di sini kita nak belajarlah bagaimana kita nak mengira tenaga nuklear melalui kehilangan jisim, iaitu cacat jisim tadi. Jadi di sini cikgu nak terangkan dulu sedikit, Hanif. Okey, di mana cacat jisim ini kalau Hanif rasa-rasanya cikgu boleh tak nak ukur guna unit-unit biasa ni? Saya rasa terlalu kecil juga kalau kita nak ukur menggunakan unit biasa. Sebab dia tak ada jasad. Tak ada jasad atau menggunakan penimbang, saya pasti tidak akan nampak apa-apa. Tidak nampak. Jadi sebab itulah di sini hari ini kita nak tengok untuk kehilangan jisim ni, cacat jisim, kita kena pakai unit jisim atom. Ataupun selepas ni cikgu akan pakai UJA. Ataupun kadang-kadang kita juga boleh guna U saja.
Contohnya 100 U. Okey. Kalau dalam kilogram, nak tukar kepada U, ada cara dia. Okey. Jadi di sini kenapa? Macam mana wujudnya unit jisim atom yang kecil ini? Sebenarnya kita membuat perbandingan relatif, Hanif. Iaitu jisim yang kecil itu kita bandingkan dengan jisim satu atom karbon 12. Iaitu kalau satu atom karbon 12, dia bersamaan dengan 1.993 darab 10 kuasa negatif 26 kg. Nampak tak? Dia darab 10 negatif 26. Terlalu kecil sangat. Okey. Jadi 1 UJA ni, kalau kita nak ambil dia, kita bahagi balik. So, dia sama dengan 1/12 atom karbon tadilah. Jadi kalau kita kira-kira, kita buat pengiraan, 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 19 kilogram. Okey. Jadi Hanif, di sini jangan risau. Saya selalu tengok pengalaman di sekolah, Hanif. Okey, murid-murid ni dia akan risau. Nombor ni susahnya nak ingat. Hanif boleh hafal tak nombor-nombor ni? Saya rasa saya boleh cuba hafal juga, tapi kalau ada banyak nombor lain mungkin ada cabaran sedikit. Jadi, di sini jangan risau. Sebenarnya, ini tips untuk Hanif dan murid-murid di luar sana untuk menjawab soalan peperiksaan. Nilai ini dipanggil nilai pemalar. Maka murid tidak perlu menghafal. Murid hanya perlu tahu guna. Sebab nilai ini akan diberi di hadapan kulit peperiksaan. Okey? Betul. Jadi tak payah risau. Yang penting kena faham soalan dan aplikasi, cikgu, ya? Ya, betul. Rumusan tersebut. Okey, jadi jom kita cubalah mengira. Kita boleh tengok. Jom kita cuba mengira sama-sama. Kalau tadi pembelahan nukleus, cikgu ada tunjukkan sebelum tu seperti model di depan, uranium kita, apabila kita bedilkan dia dengan satu neutron, dia akan membentuk barium dengan krypton. Okey, jadi kita kira dulu yang jisim sebelum, boleh ke Hanif? Boleh, cikgu. Okey. Pada paparan slide cikgu dah letakkan jisim neutron dalam unit jisim atom tadi tu. Satu neutron itu ialah 1.00867 U. Okey. Manakala untuk uranium 235 nombor nukleon dengan nombor proton dia 92 tu, jisim dia ialah 235.04392 UGA. Boleh tak Hanif jumlahkan berapa ni sebelum tindak balas? Boleh, cikgu. Okey, cuba. Saya akan cuba sebelum tindak balas, cikgu. Maka 1.00867 tambah 235.04392 sama dengan 236.05259 UGA. Betul ke, cikgu? Okey, setapak kita cuba dulu kita tengok. Saya cuba kita rahsiakan dulu sekejap. Okey, cikgu tunjuk dulu pula paparan selepas. Kejap lagi baru kita semak. Cikgu buat saya suspend juga, bagi rahsia kita sedikit. Tengok kita suspend. Jadi hasil yang berlaku selepas pembelahan nukleus tadi, ingat tak apa hasil dia? Hasil dia selepas pembelahan nukleus tadi ada barium, ada krypton dan juga ada 3 neutron dan tenaga. Okey, bagus Hanif. Okey, jadi cuba Hanif tengok nilai yang cikgu nyatakan di sini. 100 untuk barium 140.911441. Manakala krypton pula 91. So beza dia, ada beza tak? Ada sedikit perbezaan. Jadi nampak tak model di depan Hanif yang cikgu sediakan, barium dengan krypton saiz dia sama tak? Saya rasa ini mesti barium, cikgu. Betul. Barium lebih besar dan krypton dia menghasilkan kecil sedikit. Ya, betul. Walaupun nilai dia tak sama, tetapi sebenarnya kalau kita jumlahkan, kita akan dapat balik yang sebelum tadi. Jisim asal dia. Ya, jadi kita tengoklah jawapan tadi Hanif. Untuk sebelum tadi, betul ke jawapan Hanif? Cuba semak. Betul juga. 236.05259. Sama, cikgu. Okey, bagus. Jadi kita tengok pula jumlah jisim selepas. Okey, adakah sama? Kalau kita tambah, cuba perhatikan. Ada kurang sedikit situ, cikgu. Sini 236 dan situ 235. Maka saya pasti ada pengurangan jisim berlaku di sini. Nah, apakah nama pengurangan pengurangan jisim tadi? Cacat jisim, cikgu. Ya, betul. Jadi sekarang jom kita kira berapakah cacat jisim bagi tindak balas nuklear ini. Okey, jom kita cuba sama-sama. Baik. Kalau begitu, saya pasti kena yang sebelum 36.05259 tolak 235.8653 bersamaan dengan 0.18606 UJA, cikgu.
Wow, terbaik. Okey, bagus Hanif. Bagus kejap cikgu. Okey. Jadi di sini Hanif dah kira cacat jisim, tetapi ini ialah kita kata jisim yang kita tak nampak ni, tenaga tadi. Tetapi bagaimana kita nak tahu tenaga nukliernya berapa? Macam mana? Kena pakai apa rasa-rasanya? Daripada jisim saya rasa ada formula, ada rumusan yang boleh saya kurang pasti cikgu, tapi saya tahu ada rumusan yang boleh memberi kita tenaga daripada jisim sesuatu bahan. Betul. Kita ada satu formula yang akan membantu kita untuk mendapatkan apakah tenaga nuklear tadi, iaitu menggunakan persamaan E sama dengan mc kuasa 2. Di mana E itu adalah tenaga nuklear yang dibebaskan tadi. M itu adalah cacat jisim seperti yang diterangkan oleh Hanif tadi, dan C itu adalah halaju cahaya. Jadi halaju cahaya ni Hanif ingat tak kalau pagi-pagi kita ada matahari terbit, kita tengok dekat luar rumah kita macam tak ada matahari lagi, tapi Hanif dah nampak cahaya dia. Betul. Jadi sebenarnya halaju cahaya itu dia ada nilai, iaitu 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, maksudnya dalam masa 1 saat, halaju cahaya ini dia bergerak dengan kelajuan jarak yang dilalui ialah 3 juta meter dalam masa 1 saat. 3 jadi, juta meter ya, betul. dalam 1 saat. Walaupun matahari itu begitu jauh daripada bumi, tetapi matahari terbit tu kita tak nampak lagi matahari, kita dah nampak cahaya dia. Okey, jadi Hanif di sini kita nak gunakan formula E sama dengan mc kuasa 2 bagi pengiraan tenaga nuklear. Baik. Okey, baik. Jadi kita tengok contoh soalan lah. Kalau dah faham tentang pembelahan nukleus, kita dah faham tentang unit cacat jisim, kita dah faham tentang apa tadi? Lagi satu, formula yang nak digunakan. Jadi jom kita uji diri. Cikgu akan menguji saya lagi. Baik cikgu, saya akan cuba dapat markah penuh. Silakan cikgu. Okey, baik. Berikan saya soalan itu. Okey. Baiklah Hanif, soalan yang kedua cikgu nak bagi untuk hari ini ialah kita rujuk pada rajah yang diberikan pada paparan. Okey, pada rajah ini Hanif boleh nampak ada satu bulatan di atas yang kecil telah membedil satu uranium. Okey, apakah nama yang kecil di atas tadi kalau boleh ingat balik? Yang kecil itu juga neutron. Neutron, ya. Apabila neutron membedil uranium, so dia akan menjadi lebih stabil dan dia akan membelah kepada dua, iaitu krypton dengan barium. Betul. Jadi, apakah tindak balas nuklear yang telah berlaku dalam reaktor nuklear ini? Saya ingat yang ini namanya pembelahan nukleus, cikgu. Okey, pembelahan. Daripada uranium tersebut menjadi barium, krypton, menjadi 3 neutron dan menghasilkan tenaga. Maka inilah pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus. Hanif dapat 1 markah. 1 markah. 1 markah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya. Kita masuk kepada soalan jenis aplikasi, iaitu soalan pengiraan. Okey, dekat sini cikgu tak nak Hanif kira panjang-panjang. Cikgu dah sediakan terus berapakah cacat jisim yang terdapat dalam tindak balas nuklear tadi. Okey, iaitu 0.1876 uranium, unit jisim atom. Okey. Hitung tenaga nuklear yang dihasilkan. Ingat Hanif? Nilai C, cikgu tak tulis kat sini tapi tadi cikgu dah terangkan pada awal tadi. 3 juta dalam masa 1 saat. Iaitu 3 darab 10 kuasa 8 negatif 27. Betul. Boleh Hanif bacakan jawapan dulu sebelum cikgu paparkan? Baik, kejap cikgu, saya akan melakukan sedikit kiraan. Hitung tenaga nuklear yang dihasilkan. Ikut kiraan ini. Okay, baik. Jawapan terakhir saya ialah 2.799 darab 10 kuasa negatif 11. Betul ke ni? Okey, baik. So, kita tengok jawapan. Jadi kita nak tengok jawapan. Cikgu akan terangkan sedikit kepada Hanif dan murid di luar sana. Okey, untuk menjawab soalan aplikasi seperti ini, kamu kena mengenal pasti dulu maklumat yang terdapat dalam soalan. Okey, di mana maklumat yang kita ada ialah kita ada cacat jisim iaitu M tadi, iaitu sebanyak 0.1876. Okey, jadi kita kena darab dulu Hanif, tukar kepada, ingat tak kita unit U tu dia bukan timbangan biasa. Kita kalau nak buat pengiraan kita kena tukar kepada kilogram. Jadi kita tukar dulu, darab dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Kita dapat sebenarnya cacat jisimnya adalah 3.11 darab 10
kuasa negatif 28 kg. Lepas tu baru kita pakai rumusnya. Rumus apa, Hanif? E sama dengan MC kuasa 2, cikgu. Okey, betul. Jadi dengan menggunakan rumus dan cacat jisim itu, kita dapat menyelesaikan masalah ini, iaitu jawapan Hanif tadi Betul, tepat cikgu. sekali. 2.799 darab 10 kuasa negatif 11. Cuma saya tak letak unit tadi, cikgu. So unitnya ialah joule. Joule, ya betul. Unit Baik. untuk semua jenis tenaga adalah joule. Jadi di sini cikgu nak ingatkan juga kepada Hanif dan kepada semua murid di luar sana, unit mesti ditulis di dalam kertas jawapan peperiksaan. Kerana tanpa unit tiada markah. Jadi di sini kita akan dapat unit, betul lah, tenaga nuklear. Unit dia joule. Didik TV KPM